Perempuan tu pun tuding jari dia kat divider jalan. Abang nampak divider tu? Dekat situlah saya dan boyfriend saya tercampak. Lepas tu kena seret hampir 50 meter. Dan kami ni mati bersama-sama dekat situ. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua enjoy dan sihat-sihat je belaka. Alright? Buat yang baru join channel aku ni, aku introduce dulu diri aku ni. Right? Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Okey, hari ni aku nak sembang-sembang dengan korang ni dua cerita kisah kejadian yang berlaku dekat satu tempat ni yang dipanggil Mahmudiah, yang terletak dekat Johor Bahru. Tempat tanah tumpahnya darahku. Bulan kemerdekaan kan. So, kena patriotik sikit lah kan. Okey, kawasan Jalan Mahmudiah ni, aku rasa memang popular lah kan bagi orang-orang Johor Bahru ni. Kalau korang masih ingat lagi kes yang budak basikal ajak ramai-ramai yang kena langgar dengan satu amoy tu, yang jadi kontroversi satu Malaysia tu, korang ingat tak? Kan? Takkan korang lupa, mesti ingat kan kes tu kan? Kejadian tu berlaku dekat kawasan Mahmudiah lah ni. Dekat area situ je. Tapi aku tak pastilah kalau kes tu ada kait-mengait dengan perkara mistik ataupun tidak. Aku tak pasti guys. Aku tak nak sentuh pasal kes tu pun. Dan bukanlah cerita hari ni pasal kes amoy langgar budak-budak basikal ajak tu yang aku nak cerita malam ni. Tapi aku nak ceritakan malam ni adalah pasal tempat tu atau kawasan berlakunya kejadian tu. Iaitu sepanjang area Jalan Mahmudiah ni. Untuk nak jadikan cerita ni lebih realistik sikit dan feel sikit, aku dengan kawan-kawan aku sendiri yang pergi ambil footage kat kawasan Mahmudiah ni malam-malam. Tapi memang creepy guys. Jalan tu memang creepy lah kawasan-kawasan area Mahmudiah ni kalau malam-malam. Okey. Kat Mahmudiah ni ada satu tanah perkuburan Islam. Kat tanah perkuburan Islam ni jugalah menempatkan makam diraja negeri Johor. Aku tak berapa pasti berapa lama dah kawasan tanah perkuburan Islam Mahmudiah ni dekat situ. Tapi aku pasti memang dah lama lah. Sebab kalau makam kerabat diraja negeri Johor pun ditempatkan dekat situ, of course lah kan, umur penempatan kubur Mahmudiah ni dah lama. Atuk aku sendiri pun dikebumikan dekat situ juga. Atuk aku ni meninggal masa tu aku pun belum lahir lagi. Umur aku pula sekarang dah nak masuk 40 sen dah kan. So korang boleh bayang tak berapa lama dah kawasan tanah perkuburan Mahmudiah ni. Kalau atuk aku pun dah meninggal lebih daripada 40 tahun. Betul tak? Okey, sekarang kawasan perkuburan Mahmudiah ni dah ditutup pun untuk sebarang pengebumian orang awam. Dah tak ada orang yang boleh dikebumikan kat situ. Melainkan kalau korang kerabat diraja. Sebab dah penuh pun kawasan tanah perkuburan kat situ. Full house katanya. Okey, sebenarnya yang menjadikan Mahmudiah ni seram bukan sebab kubur tu je. Ke depan kawasan kubur tu ada satu hospital kerajaan. Hospital Sultanah Aminah nama dia. Hospital ni pun legend juga dengan keangkerannya. Betul-betul berdepan dengan kubur Mahmudiah ni, terletaknya satu rumah mayat. So secara tak langsung menjadikan penyumbang kepada keangkeran kawasan Mahmudiah ni. Yang lagi angker kawasan Mahmudiah ni memang suasana dan auranya tu. Auranya tu sunyi aja. Walaupun kat kawasan situ ada je kawasan-kawasan yang busy dengan laluan kereta. Tapi tetap jugalah korang boleh rasa keangkerannya kalau korang lalu dekat sini malam-malam. Kalau korang tak percaya, korang lalulah kat kawasan tu malam-malam seorang-seorang. Korang try. Korang sendiri boleh rasalah vibe seram tu
kawasan Mahmudiah ni. Dia ada vibe dia sendiri lah kalau korang lalu kawasan ni bila waktu malam. Lagilah kalau korang sorang-sorang. So malam ni aku nak cerita kat korang satu cerita urban legend yang memang popular lah berkaitan dengan Jalan Mahmudiah ni. Dengan satu lagi cerita yang dikongsikan oleh seorang mamat ni yang diganggu dekat terowong Jalan Mahmudiah. Okay, sebelum aku nak start cerita malam ni, korang kena bantu aku dulu guys. Bantu. Minta sikit ni bantuan ni. Korang kena bantu aku like, share dan subscribe channel aku ni. Tengah road to 10k subscriber ni. Aku harap korang menjadi sebahagian daripada perjalanan aku dalam dunia storyteller ni. Terima kasih kat korang yang sentiasa support aku tanpa henti-henti daripada mula aku jadi YouTuber sampailah hari ni. You guys are awesome. So guys, tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Nak dijadikan kisah, adalah seorang mamat pemandu teksi ni yang kebetulan malam tu lalu dekat Jalan Mahmudiah ni nak menuju ke Hospital Sultanah Aminah. Sebab nak mencari penumpang dekat hospital tu. Masa lalu kat kawasan ni, brother teksi ni ternampak satu kelibat seorang perempuan tengah jalan seorang diri kat kawasan sunyi kat tepi Jalan Mahmudiah ni. Masa tu terdetik jugalah kan dekat hati brother teksi ni yang perempuan ni mesti perlukan teksi untuk balik ke destinasi dia. Lagipun jam baru pukul 11 malam masa tu. Kebiasaannya memang waktu macam ni ramailah yang nak guna khidmat teksi. Masa zaman-zaman ni mana ada application macam sekarang kan. Zaman sekarang ni dah tak payah keluar rumah dah kalau nak cari teksi dah. Boleh pakai apps je, book daripada rumah je terus untuk dapatkan teksi. So masa zaman tu kalau korang nak cari teksi, kenalah keluar daripada kawasan rumah korang tu, pergi tahan teksi dekat kawasan yang ada laluan teksi. Back to the story guys. So brother teksi ni pun berhentilah kat budak perempuan ni untuk tumpangkan dia. Bila brother teksi ni tanya ke mana budak perempuan ni nak pergi, rupa-rupanya budak perempuan tu tak nak pergi jauh pun. Dia nak pergi dekat Hospital Sultanah Aminah tu je sebenarnya. Dekat je. Lah, dekat je rupanya. No wonder lah dia just jalan kaki je, fikir brother teksi ni masa tu. Memandangkan hari pun dah lewat malam dan budak perempuan ni pun jalan seorang-seorang je kat tempat sunyi. So brother teksi ni pun risau jugalah keadaan keselamatan budak perempuan ni. So dia pun offer lah kan nak tumpangkan juga budak perempuan ni, walaupun jaraknya tak adalah jauh mana pun. Lagipun memang dia nak ke sana pun. So memang rezeki budak perempuan ni lah kan, yang kebetulan brother ni memang nak pergi dekat Hospital Sultanah Aminah ni. So tak ada masalah pun kalau dia nak tumpangkan budak perempuan ni. Masuk-masuk je ke dalam teksi, perempuan tu minta pemandu teksi ni matikan aircon. Dia kata dia lebih suka menikmati suasana angin malam dekat luar je. Sebab angin malam ni dia lebih fresh, lebih segar, kata budak perempuan ni. Lebih sejuk, lebih nyaman je. Brother teksi tu pun layankan aje lah perempuan ni. Baru mula perjalanan tu, abang teksi ni pun mulakanlah conversation dengan budak perempuan ni. Patutlah awak lebih suka jalan kaki nak ke hospital je tak berbanding naik teksi. Sebab awak suka dengan angin-angin malam ni. Pemandu teksi tu cakap lah kat perempuan ni kan. Saja je nak start conversation, perempuan tu just anggukkan je kepala dia seolah-olah macam mengiyakan je apa yang brother teksi ni tanya. Lepas tu dia diam sekejap. Lepas dia diam tu dia kembali lagi bercakap budak perempuan ni. Dia bagi tahu kat brother teksi ni, dia kata sebenarnya dia lebih suka naik motor. Kalau diikutkan, sepatutnya boyfriend dia yang ambil dia untuk pergi ke hospital malam tu. Sebab kebiasaannya macam tu lah. Tapi kali ni boyfriend dia tak muncul-muncul pula. Nak tak nak, dia terpaksalah jalan kaki untuk pergi sendiri ke hospital. Driver teksi ni just dengar je lah apa yang budak perempuan ni bagi tahu dekat dia. Dia pun tak nak ambil tahu sangat pun atas sebab apa boyfriend perempuan tu tak nak ambil dia malam tu. Kemudian budak perempuan ni sambung lagi. Mungkin lepas saya kata malam ni jangan bawa motor lagi kot. Tu yang dia tak nak bawa motor kot. So mendengarkan kata-kata daripada perempuan ni, brother teksi ni terasa pelik sikit lah kan. Sebab masa awal-awal lagi, dia sendiri yang kata dia suka naik motor.
Tapi dia pula tak kasih boyfriend dia bawa motor pula. Teruslah brother taxi ni tanya balik kat budak perempuan ni. Kenapa pula? Tadi kan awak kata awak suka naik motor. Boleh rasa angin malam lah, boleh nyaman lah kan. Lepas tu awak tak kasih pula boyfriend awak bawa motor pula. Dah kenapa pula tu? Brother taxi tu mempersoalkan lah tindakan budak perempuan ni. Ya betul, tapi tak nak lah bang. Memang boleh rasa angin malam kalau naik motor, tapi saya dah serik lah bang. Perempuan tu jawab kat brother taxi tu dengan suaranya yang macam sayu-sayu aja. Pemandu taksi tu bila dengarkan perempuan ni cakap macam tu, dia pun sambung lagi lah kan. Sambil berseluruh je lah dia tanya. Naik motor kan romantik. Boleh selit-selit, boleh rapat-rapat, minyak pun jimat, kan. Pemandu taksi ni cakap dengan budak perempuan tu. Lepas tu budak perempuan ni, dia macam terdiam sekejap tau bila pemandu taksi ni cakap macam tu. Lepas tu dia sambung. Betul. Tapi ada satu benda yang terjadi buatkan saya ni tak boleh lupa sampai sekarang ni bang. Sebab tu saya minta boyfriend saya jangan bawa motor lagi. Saya serik. Kenapa tu? Pemandu taksi ni dah mula curious bila dengarkan perempuan ni cakap macam tu. Dia macam membuat-buat tau, rasa nak tahu kenapa budak perempuan ni tak kasih boyfriend dia bawa motor. Dari tadi perempuan ni kata serik. Apa yang diserikkan kan sebenarnya? So budak perempuan ni pun sambung lagi lah kan. Ada satu kejadian yang tak diingini berlaku kat saya bang. Masa tu saya naik motor dengan boyfriend saya dekat kawasan ni lah. Kejadian apa tu dek? Soal brother taxi ni yang memang tak sabar-sabar nak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Dan dalam masa yang sama dan kebetulannya tengah lalu betul-betul dekat kawasan perkuburan Islam, tanah perkuburan Mahmudiyah waktu tu. Secara tak langsung pemandu taxi ni pun dah mula meremang-remang dah. Tapi tak terlintas pula dan tak terduga pun dalam fikiran pemandu taxi ni, brother taxi ni, siapa yang ditumpangkan tu. So budak perempuan ni pun sambunglah ceritanya lagi. Motor kami kena sondol daripada belakang bang. Ada kereta yang berlumba secara haram kat kawasan ni. Pemandu taksi tu pun istighfar panjang lah bila dengarkan apa yang budak perempuan ni cakap. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Habis tu apa jadi lepas tu dek? Perempuan tu pun tuding jari dia kat divider jalan. Abang nampak divider tu? Dekat situlah saya dan boyfriend saya tercampak. Lepas tu kena seret hampir 50 meter. Dan kami ni mati bersama-sama dekat situ. Sudah. Pemandu taksi tu terdiam guys. Terdiam terus. Seolah-olah dia tak faham dan blur dengan apa yang dia dengar ni. Otak dia loading sekejap bila mendengarkan perkataan kami mati bersama. Perkataan tu yang keluar daripada mulut perempuan ni. Terus brother taxi ni dengar cermin pandang belakang. Dia nak tengok lah muka budak perempuan ni. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Yang awal-awalnya tadi tu, muka budak perempuan yang naik taxi ni, yang muka dia ni awal-awal nampak cantik je, manis je muka dia, dengan tiba-tiba berubah jadi seorang perempuan yang betul-betul hodoh guys. Hodoh gila muka dia. Dengan rambutnya yang kusut masai, bajunya tu warna putih, mukanya tu memang pucat lesi macam orang tak ada darah. Seolah-olah macam cik pun, kata brother taksi ni. Bau dan kereta tu tak usah cakap lah. Punyalah hanyir. Walaupun tingkap cermin tu terbuka, tapi bau hanyir tu punyalah busuk, menusuk terus ke dalam hidung. Macam nak muntah, kata brother ni. Barulah brother taksi ni sedar yang dia tumpangkan budak perempuan tu bukanlah budak perempuan biasa-biasa, bukanlah manusia pun. Rupa-rupanya hantu punya. So secara automatik badan driver ni terus jadi lembik. Terketar-ketar dia rasa. Dia punya takut tu, punya seriau tu macam nak tercabut roh dia daripada badan dia kata. So brother ni teruslah bacakan ayat-ayat suci yang terlintas kat fikiran dia masa tu. Tapi guys, setiap ayat yang dibacakan oleh brother taksi ni diejek balik oleh budak perempuan ni. Seolah-olah macam tak ada kesan pun buat perempuan ni. Sebabnya brother tu baca ayat suci disulami dengan rasa takut. So bila dah rasa takut ni, bacaan pun jadi tunggang langgang lah. Menjadikan ayat suci yang brother ni baca bukan ditujukan pada perempuan ni pun. Dan akhirnya ayat-ayat suci tu langsung tak meninggalkan kesan pada benda Allah yang menumpang ni.
So benda tu teruslah ketawa mengilai-ngilai dekat seat belakang. Dan secara tak langsungnya pula, brother taxi ni pun jadi takut dan tak keruan lah kan. Yelah kan, dekat seat belakang orang perempuan mengilai. Gila kau kalau tak takut. Masa ni taksinya tu dah stop dah kat tepi jalan dah. Kalau nak diikutkan hati, nak je brother ni tinggalkan aja taksi dia tu. Tapi bila dia nak lari nak buka pintu tu, dia rasa macam terkunci semua badan kaki dia dalam taksi tu. Brother taksi ni pun just tutup je mata dia dan berharap benda yang menumpang ni dalam kereta dia ni cepat-cepat lah belah. Dia dah tak boleh handle dah guys, brother taksi ni. Dah kusut sangat dah otak dia. Dan tak lama lepas tu, lepas benda tu dah seronok-seronok mengilai dekat seat belakang taksi brother ni, tiba-tiba suasana jadi sepi. So brother tu pun beranikanlah diri dia buka mata dia pelan-pelan. Lepas tu dia jengah dekat seat belakang. Lega betul hati brother ni bila dia tengok kat seat belakang dia, benda tu dah tak ada dah. So dia pun apa lagi, cepat-cepatlah cabut daripada kawasan tu. So lepas daripada kejadian malam tu, seminggu brother ni demam. Tak boleh bayang mengilai-ngilai dekat seat belakang. Korang cuba bayangkan lah, tiba-tiba ada benda duk ngilai kat seat belakang korang. Korang rasa apa korang nak buat kalau situasi ni berlaku kat korang? Korang ni dah baca dah ayat suci, tapi tak jalan dah. Sebab korang baca dalam keadaan takut dan panik, menjadikan ayat korang baca tu tak betul, tonggang langgang. So apa lagi yang korang nak buat, kan? Reda je. Aku pernah cakap pasal hal ni. Kadang-kadang ni kalau kita baca satu ayat yang panjang sangat dalam keadaan takut dan panik, memang kita sendiri pun tak pasti betul atau tidak apa yang kita baca. Betul tak? Sebab tu aku selalu amalkan selawat. Lebih ringkas, pendek tetapi efektif. Jom baca sama-sama dengan aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, aku dah buat korang selawat bersama-sama dengan aku dah. Korang dapat pahala, aku pun dapat pahala juga. Free je. Tapi kalau korang jenis hati yang kental, jenis berani, korang boleh je baca ayat panjang sikit atau power sikit. Bagi yang tak kental macam aku ataupun kawan-kawan lain yang agak ni macam kan, so je tahap keberanian dia tu, selawat pun dah memadai dah guys. So tadi tu aku dah cerita kisah urban legend yang pernah berlaku dekat Mahmudia. Bila kejadian ni berlaku, aku pun tak pasti bila. Ada yang kata era tahun 90-an. Aku sendiri pun tak tahu. Aku tak sure. Aku nak sambung lagi satu cerita ni. Kisah ni pengalaman satu brother ni yang diganggu masa lalu jalan dekat kawasan Mahmudia ni ketika dia naik motor. Jom sambung cerita nombor 2 ni guys. Let's go. Kisah ni baru je berlaku beberapa bulan lepas. Nama Mamat ni AP. AP ni dia kerja dekat Bazar Karat. Bazar JB lah. Dia tolong abang dia meniaga dekat Bazar Karat ni. Hari tu kebetulan hari Khamis malam Jumaat. Kalau kat Johor ni, hari Jumaat memang cuti lah. Maksudnya Khamis malam Jumaat ni adalah hari kemuncak untuk peniaga Bazar Karat ni. So, bila cakap waktu kemuncak ni, biasanya peniaga dekat sini memang lambat sikit lah tutup kedai. Dipendekkan cerita, malam tu si AP ni siap-siap kemas kedai lebih kurang jam 2 pagi. Sebelum tu lagi member dia ni, member si AP ni dah WhatsApp dia dah, ajak dia minum dekat satu kedai mamak ni dekat depan Hospital Jalan Abdul Samad. So lepas settle kemas kedai tu, cepat-cepatlah si AP ni start motor dia menuju ke sana terus, nak lepak dengan kawan-kawan dia. Entah kenapa malam tu si AP ni memilih untuk lalu laluan tu. Padahal ada je laluan lain yang boleh nak ke tempat yang dia nak tuju ni. Tapi malam tu dia pilih nak lalu Jalan Mahmudia. AP. Sampai-sampai kat sempang kubur Mahmudia ni, si AP ni dah mula tak sedar hati dah. Barulah dia terfikir, kenapa dia boleh pula lalu dekat sini? Khamis malam Jumaat pula tu, jam 2 pagi pula tu, sorang-sorang. Sudah. Dan dalam masa yang sama, dengan tiba-tiba otak dia ni mulalah dah terfikir benda yang bukan-bukan dah. Tapi si AP ni just teruskan aja perjalanan dia tu. Alang-alang dah lalu kan, teruskan aja lah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Fikir si AP ni nak sedapkan hati dia. Kat laluan ni ada satu terowong pendek.
Tak panjang pun terowong ni. Lebih kurang dalam tak lebih 100 meter lah panjangnya terowong ni. Terowong ni adalah jalan pintas daripada Jalan Mahmudia nak ke Jalan Mariamah atau ke Jalan Abdul Samad. Senang cakap macam itulah. Aku pun tak pasti jalan apa, jalan pintas. Tapi dia memang laluan pintas, jalan pintas nak menuju ke tempat yang AP nak pergi. So kalau si AP ni nak ke mamak depan Hospital Abdul Samad, memang dia kena lalu terowong ni lah. Kalau dia lalu Jalan Mahmudia, so no option. Baru je dia nak masuk lalu ke terowong ni, tiba-tiba motor dia mati sendiri. Betul-betul dekat depan pintu terowong tu. Sudah. Kenapa pula motor aku ni mati tiba-tiba dekat sini? AP dah mula tak sedar hati dah. So, dia pun turunlah daripada motor dia tu. Dia cubalah capai handphone dia yang biasanya dia letak dekat pouch dia. Konon-konon nak call member dia lah, nak minta rescue kan. Malangnya guys, baru dia teringat yang phone dia last tadi bagi abang dia pakai. Lepas tu dia lupa nak ambil balik. Sudah. So maksudnya tak ada handphone lah dia masa tu. So nak tak nak, dah sah lah ni, kena menolak sendirilah motor ni. Tapi guys, sebelum dia nak menolak motor dia tu, dia cek-cek dululah motor dia. Benda pertama yang dia cek adalah minyak motor. So dia pun buka lah motor dia tu. Lepas tu dia cek-cek minyak motor. Tapi dalam tank tu, minyak motornya masih banyak lagi. Kalau bab kata motor ni nak rosak, motor ni baru je lagi beli, tak mungkin lah rosak kan. Dia pun bukanlah gode sangat pun motor ni. So lepas tu dia tutup balik seat motor dia. Lepas tu dia duduk mencangkung, dia check balik kat bahagian-bahagian enjin tu. Seolah-olah macam dia cuba-cuba tengok lah kan, kalau ada minyak leaking ke, plug masuk air ke kan. Tengah-tengah dia check-check motor dia tu, tiba-tiba dia terhidu bau wangi. Baunya tu wangi sangat, macam bau bunga-bunga kan. Tapi si AP ni tak pastilah bunga jenis apa, sebab dia pun sendiri bukannya kenal sangat pun spesies bunga. Tapi memang pastilah wangi tu seolah-olah macam wangi bunga. Dengan tiba-tiba bulu tengkuk si AP ni pun dah mula meremang-remang dah. Hati si AP ni dah makin tak sedap dah. Dah tak sedap sangat dah. Duk-dap jantung dia. So dia cuba start motor dia buat kali pertamanya selepas dia cek minyak tadi. Tapi malangnya masih tak boleh start lagi ni. Masa tu dia masih lagi mencangkung, duduk cek motor dia sambil dia start kat enjin starter tu. Tengah nak cuba lagi tu, tiba-tiba AP terdengar suara menyilai. Sayup-sayup je datang daripada dalam terowong. Dia pun dengan tak sengaja tertoleh ke depan. Tersergam. Pontianak betul-betul dekat tengah terowong tu, berdiri betul-betul dekat tengah jalan. Masa ni memang laju betul jantung si AP ni. Laju betul. Kaki dia pula macam automatik nak berlari. Jari dia ni berkali-kali lah cuba start enjin tu tanpa jemu. Start. Mulut pula tak henti baca surah. Surah apa yang dia baca, haram, sepatah pun dia tak ingat katanya. Dia memang takut gila lah masa ni. Perut dia kejap-kejap rasa macam nak terberak, kejap-kejap nak terkucil, kejap-kejap sakit kepala, kejap-kejap macam-macam benda lah dia rasa. Lutut dia ni menggeletar-geletar. Benda tu pula jadi statik je kat atas jalan tu. Tak ke kiri, tak ke kanan. Betul-betul duduk dekat tengah atas jalan, dekat dalam terowong, kat tengah-tengah terowong. Dan dalam masa yang sama, jari tu si AP tak berhentilah tekan start motor. Krek. Electric starter kan. Alhamdulillah, akhirnya motor dia boleh start. So bila dah start tu, apa lagi, terus cabut lah si AP ni. Dia tak teruskan pun lalu terowong tu. Dia patah balik. Malam tu dia tak pergi pun kedai mamak. Dia terus je balik rumah, memandangkan badan dia tu dah mula rasa seram sejuk. Masa on the way nak balik ke rumah tu, dia risau-risau jugalah kan kalau benda tu mengikut dia. So sampai rumah, cepat-cepatlah dia mandi dengan cuci kaki. Lepas tu dia terus tidur je. Bangun-bangun pagi, dia terasa badan dia ni panas je. Rupa-rupanya dia demam terkejut. Berhari-hari jugalah dia demam. Bercakap pasal terowong Mahmudia ni, aku sendiri pun pernah terkena juga kat situ. Cerita ni dah lama dah berlaku dah. Lebih kurang kalau tak salah aku 15 tahun yang dulu lah. Lebih kurang lah. Masa ni aku dengan girlfriend aku belum kahwin lagi masa ni. Masih lagi girlfriend boyfriend. Kisahnya baru je lepas minum-minum petang dekat restoran ZZ. Restoran ZZ ni sebelah terowong tu je.
So habis je daripada minum petang tu, so aku pun plan dengan girlfriend aku nak pergi sambung dating dekat bandar. So lalulah kat terowong Mahmudiah ni. Masa tu dekat-dekat maghrib dah. Kebetulan aku memang tak tutup tingkap kereta pun. Sampai-sampai je kat terowong tu, aku dengar suara budak-budak main dekat dalam terowong tu. Bukan seorang lah budak, tapi suaranya macam 3-4 orang budak tengah main dekat dalam terowong tu. Masa tu awek aku pun terus pandang kat muka aku pun terus pandang kat muka dia. Maksudnya bukan aku seorang je lah yang dengar, dia pun dengar sekali lah. So cepat-cepatlah aku tutup tingkap cermin kereta aku masa tu. Lepas tu terus jalan menuju ke tempat yang aku nak pergi. Memang masa kejadian tu, memang aku pasti sangat lah kat jalan tu takkan ada budak-budak pun yang nak main. Sebab budak-budak pun tahu jalan tu memang angker. Dah kenapa dia nak main dekat situ juga? Ya tak? So itu antara pengalaman aku sendiri bila lalu kat area Jalan Mahmudiah ni. So aku pastilah ramai lagi orang-orang JB ni yang pernah ada pengalaman mistik bila lalu kat Jalan Mahmudiah ni. Jalan kat kawasan ni memang creepy lah bila malam-malam. Orang kalau lalu malam-malam kat jalan ni, korang sendiri boleh rasa lah vibe dia macam mana. Bukan kat Jalan Mahmudiah je yang creepy kat area JB ni. Banyak lagi jalan-jalan kat kawasan yang sama tu kat area situ yang memang creepy juga. Antaranya macam Jalan Petri, Jalan Street View dan jalan yang depan KWSP yang depan Hotel Rasa Sayang tu. Hotel yang dah kena tinggal tu, yang abandon tu. Jalan tu pun boleh tahan juga angker tu. Lagi dah letaknya jalan tu dekat betul-betul dekat belakang penjara. Aku ada dengar jugalah kisah-kisah yang berlaku kat situ. Tapi nanti kalau aku ada rezeki, aku dapat sumber ceritanya, aku ceritakan kat korang, InsyaAllah. Tapi buat masa ni aku tak dapat sumber cerita yang sahih pasal jalan dekat depan KWSP tu. Alright? Okey lah guys, jam dah nak dekat pukul 3 pagi dah ni. Mata aku pun dah kelak-kelak je ni. So sebelum aku nak tamatkan malam mistik kali ni, korang yang belum subscribe aku tu, boleh bantu aku subscribe channel aku ni. Aku juga harap korang boleh follow aku kat Instagram dan TikTok aku supaya senang korang dapat maklumat daripada channel Anas Rahmat ni. Semoga Allah panjangkan usia kita untuk bertemu lagi dalam segmen malam mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam mistik.